أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي فأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya dengan segala nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan segala pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan kita dapat gunakan kesemua nikmat-nikmat Allah itu ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat gunakan segala pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sekalian, lama dah kita tak jumpa. Lama dah kita berhenti pengajian kita. Rasa rindu kepada tuan-tuan. Jadi malam ni kita dipertemukan, mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ini kita sambung pengajian kita sambung perbincangan kitab kita, kitab Penawar Bagi Hati. Kalau di dalam kitab saya ni kita berhenti kali terakhir di muka surat yang ke-29. Kalau dalam kitab lama lah, kitab yang edisi lama 29 ya. 29 malam ni kita tengok pada ayat dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kat situ ya. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ingat balik tajuk kita. Tajuk kita ialah banyak bercakap. Banyak bercakap. Kita dah sebut dah sebelum ini apa yang dimaksudkan oleh pengarang kitab ini dengan banyak bercakap. Jadi malam ni kita sambung semula huraian di mana kita berhenti sebelum ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kadhibal 'abdu kizbatan taba'ada anhul malaku milan min natni ma ja'a bihi." Okey, lagi sekali. Idza kadhibal 'abdu kizbatan taba'ada anhul malaku milan min natni ma ja'a bihi. Artinya, apabila berdusta seorang hamba Allah Ta'ala sekali berdusta, nescaya jauh daripadanya oleh malaikat 1 mil kerana busuk dusta yang mendatangkan ia dengan dia. Ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram, melainkan kerana sangat berhajat kepadanya, seperti berdusta pada peperangan dan berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi, dan berdusta suami
tatkala ingkar ia di hadapan isterinya, bahawa ada madunya lebih kasih kepadanya. Dan apabila harus berdusta, maka yang lebih baik bahawa memakai ia akan tauriyah. Tauriyah. Kalau tak ada baris, letak sikit baris tu. Kalimah tu, itu istilah. Tauriyah. Dan iaitu, maksud tauriyah tu, dan iaitu menyebut ia akan perkataan yang ada baginya dua makna. Satu makna yang hampir dan satu makna yang jauh. Maka menghendaki ia akan makna yang jauh itu. Baik, berhenti kat situ dulu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni sambungan daripada apa yang kita huraikan. Kita berhenti dulu pada 17 hari bulan 2. Kita berhenti. Kuliah terakhir kita. Baik. Nabi SAW mengingatkan dalam masalah berdusta. Apa maksud dusta? Dusta ini lawan kepada bercakap benar. Makna dia bila dalam percakapan itu tak ada kebenarannya, dalam percakapan tu tak ada kebenarannya, makna dia berdusta lah kat situ. Tak kisahlah dalam kes apa sekalipun, namanya berdusta. Namanya berbohong kat situ. Itu kita nak tengok yang pertama dulu. Maksud dusta tu supaya nak mudah faham kat situ. Jadi Nabi SAW sebut kepada kita yang pertama sekali tentang keburukan berdusta tu. Sehingga banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang dusta ni. Nak ceritakan tentang buruknya dusta ni. Teruknya dusta ni. Istilah kita ni busuknya sifat dusta ni. Sehingga dalam hadis yang kita baca tu, ketika mana seorang hamba ini berdusta, kizbatan, dengan sekali dusta je. Kita tak tengok 2, 3, 4 kali. Sekali je. Cukup bila dia berdusta sekali, malaikat menjauh dengan dia. Malaikat menjauh dengan dia. Malaikat apa yang jauh dengan dia? Malaikat rahmat ni jauh dengan dia, malaikat-malaikat selain daripada malaikat maut tu jauh dengan dia. Sebab apa? Sebab nak menunjukkan teruknya sifat dusta tu. Makhluk-makhluk seperti malaikat ni, dia tak suka dengan sifat macam tu. Dengan orang yang suka bila bercakap, dia berbohong. Orang yang bila bercakap, dia berdusta. Sehingga kan, makhluk yang ada di langit, namanya malaikat, tak suka. Dan menjauh dengan orang yang suka berdusta ni. Satu, itu manusia, itu makhluk yang ada di langit. Termasuk yang membenci sifat dusta ni, yang ada di bumi. Cuma yang ada di bumi ni, dia tak suka sifat dusta tu. Tapi dia berdusta juga. Dia tak suka membohong, tapi ada kalanya dia membohong. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis ni, pegang dulu, tentang masalah dusta ini. Dusta ini satu sifat yang buruk. Dusta ni satu sifat yang busuk. Dusta ni satu sifat yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh malaikat, dan dibenci oleh sekalian makhluk yang membenci sifat dusta. Tu pegang dulu yang itu. Sebab nak tunjuk buruknya sifat dusta tu. Hadis yang kita baca tu tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi kat situ. Baik. Kemudian, pengarang kitab ni sebut kepada kita supaya kita pegang dulu. Mula-mula, dusta ni asal hukum haram. Pegang yang itu dulu. Jangan terus pergi melompat kepada hukum ada dusta yang dibolehkan. Itu hukum pilihan. Hukum asal, dusta haram. Pegang kuat-kuat yang itu dulu. Sebagaimana kita belajar dalam hukum fiqah, contoh dia, makanan yang haram tu, hukum dia haram. Kecuali ada waktu-waktu dia. Sama juga macam berdusta. Berdusta ni, asal hukum dia haram. Kamu berdusta aja, asalkan kamu berdusta, berdosalah kat situ. Sebab bila kata haram, siapa yang buat, berdosalah pada tu.
dia dapat dosa bila dia buat. Jadi pegang yang itu dulu jangan lekang kat situ. Sebab bila itu tak pegang, maka kita akan kerap berdusta dengan alasan-alasan yang tak boleh diterima pada syarak. Kalau ada kes-kes yang dibenarkan berdusta pun, tengok perkara itu, perkara yang dibenarkan oleh syarak ataupun tidak. Kita memandang perkara itu dibenarkan oleh syarak, bukan dibenarkan oleh akal kita. Kadang-kadang akal kita kata boleh bohong, tetapi syarak kata tak boleh. Jadi di sini kena pegang syarak tu. Hukum tu kata apa? Jadi pengarang kitab ni kata, asal hukum berdusta itu haram, kecuali, melainkan ketika sangat-sangat berhajat kepadanya. Makna dia tak ada jalan, melainkan kena berdusta juga kat situ. Kalau tak berdusta, dia akan memudaratkan diri dia. Maka di ruang yang sempit tu dibenarkan. Tapi ruang tu sempit sangat, bukan luas. Makna dia macam kita, mula-mula kita jalan ni ruang ni mula-mula luas. Luas, tiba-tiba makin lama makin sempit macam tu. Begitu juga dengan berdusta ni. Berdusta ini haram. Sampai satu tahap, kalau kita tersepit sangat, nak tak nak, tak boleh ni. Kena bohong juga ni. Kalau tak bohong, aku bahaya. Kalau tak bohong, mudarat kepada aku. Jadi tengok, kalau dia nak berbohong, kalau dia nak berdusta, syarak benarkan ke tak benarkan kat situ. Contoh, kata pengarang kitab ni yang pertama, dalam peperangan. Dalam peperangan, tak boleh lurus. Lurus, memang kena bom lah dengan orang. Peperangan itu dia khid'ah. Kata Rasulullah SAW, al-hirbu khid'ah. Peperangan itu adalah tipu daya. Itu sebabnya dalam peperangan, macam-macam teknik ada dalam peperangan. Kalau orang yang jadi askar ke, orang yang jadi polis ke, orang yang jadi tentera, dia tahu. Dalam peperangan, dia ada kaedah-kaedah dalam peperangan. Orang awam tak tahu. Tapi, mereka yang ahli dalam bidang tu, mereka tahu. Contoh dia, kita tanya kepada orang yang pernah jadi askar, contoh dia. Dalam hutan, contoh dia. Dia ada perkara-perkara yang dia kena buat sebagai tipu helah kepada pihak musuh. Dia tak boleh lurus kat situ. Kalau lurus, makna dia musuh senang nak cari. Jadi dia kena menipu dekat situ. Menipu dalam peperangan itu dibenarkan. Dibenarkan ya. Dia jadi macam tu. Pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sahabat-sahabat ni menyalakan unggun api banyak. Dalam satu peperangan diperintahkan oleh Rasulullah, nyalakan api banyak, letak keliling, letak merata-rata. Sebab apa? Sebab bila nak berlaku peperangan, tentera musuh dia akan hantar spy untuk tengok kekuatan pihak lawan. Dan bila pihak lawan tengok tentera Islam dengan jumlah unggun api yang banyak di waktu malam, dia tak tengok jumlah tentera. Dia tengok api yang banyak. Bila api yang banyak ni, dari segi psikologi dia kata tentera Islam ramai. Jadi itu sebagai tipu daya dalam peperangan. Maka tipu daya yang macam tu dibenarkan. Siapa yang benarkan? Syarak benarkan. Okey, agama benarkan. Itu yang pertama, kata pengarang kitab ni. Baik, yang kedua, berdusta ketika mana seseorang itu nak mendamaikan dua pihak yang sedang bertelagah. Okay, kita dah huraikan sebenarnya sebelum ni, tapi lama dah. Jadi bila kita jumpa balik malam ni, tak apa, kita sentuh. Makna dia, kita jadi orang tengah, kita nak mendamaikan ada dua manusia yang sedang bertelagah. Kita pergi kepada orang ni, kita buat satu cerita. Dan kita pergi kepada orang lagi satu, kita buat satu cerita. Cerita itu, cerita yang tak ada. Kita hanya reka cerita itu supaya dua orang ini boleh kembali bertaut persaudaraan dia. Maka dusta dalam situasi yang macam itu dibenarkan. Sebagaimana orang yang jadi batu api, hukum dia haram. Begitu juga orang yang jadi orang tengah untuk mendamaikan dua pihak yang bertelagah, hukum dia berpahala dekat situ.
So, pilihlah. Kadang-kadang di depan kita ada dua pilihan. Dalam kampung kita, ada dua keluarga sedang bergaduh. Dia bergaduh ni dah masuk keturunan yang ke-6. Dia bergaduh. Jadi di depan kita ada pilihan. Sama ada kita nak pergi jumpa orang itu menjadi orang yang mendamaikan antara dua pihak, atau kita nak pergi kepada mereka, kita nak jadi orang yang jadi batu api. Dalam masyarakat kita tu, ada dua. Kalau tak pun masuk yang ketiga, buat tak reti je. Nak bermasam muka, masamlah. Aku tak masuk campur. Itu jenis orang yang ketiga. Biasanya yang ketiga ni ada. Dan biasa yang pertama tak ramai. Yang kedua tu ramai. Apa dia? Jadi batu api. Kan? Orang tengah bergaduh, dia jiruh lagi petrol kat situ. Jadi orang makin bergaduh. Itu sebabnya dalam Islam, ketika mana kita nampak dua pihak sedang bertelagah, cuba jadi orang yang muslih. Orang yang cuba mendamaikan di antara dua pihak yang sedang bertelagah. Rekalah cerita. Tapi jangan lebih-lebih pula reka. Kan? Cerita tu cerita yang masuk akal. Mungkin kita pergi jumpa orang yang pertama, lelaki yang A ni, kita kata, tanya dia, kamu ni aku tengok, kenapa kamu tak bertegur dengan dia? Lama sangat aku tengok kamu tak bertegur dengan dia. Daripada kamu sakit sampai kamu sembuh, kamu sakit balik. Kamu tak bertegur dengan dia pasal apa? Aku kalau jumpa dia, bayang dia pun aku benci. Tu nak kata benci tu macam tu. Bukan kata tengok muka dia, tengok bayang benci dah. Jadi kita berkata macam ni lah. Aku nak cakap ni serba salah sebenarnya. Tapi aku cakap jugalah. Kau suka tak suka, terpulang lah. Minggu lepas aku ada jumpa dengan dia. Aku tanya dia soalan macam aku tanya kat kamu. Tapi dia kata, aku nak pergi tegur dia, cuma aku takut. Aku nak berbaik-baik dengan dia sebab aku dah tua. Sampai bila aku nak bergaduh dengan dia? Sedangkan orang tu tak bercakap pun macam tu. Dia reka cerita. Biar orang tu terasa dengan perkataan tu. Mudah-mudahan berubah. Lepas tu dia guna ayat yang sama. Dia pergi jumpa lelaki B tadi. Dia guna ayat yang sama juga. Dengan niat mudah-mudahan ada perubahan. Jadi dia reka satu cerita yang tak ada. Namanya berdusta dekat situ. Adakah dia dikira berbohong yang berdosa? Pertama, dia dikira berbohong. Tapi bohong dia itu tidak dikira berdosa dekat situ sebab niat. Kembali balik kepada niat. Kerana niat dia nak mendamaikan dua pihak yang sedang bertelagah. Okey ya? Dua ya? Clear kat situ ya? Baik. Dan yang ketiga, kata pengarang kitab ini, seorang suami bohong depan isteri dia. Seorang suami bohong depan isteri dia. Baik. Dia bawa kes kat sini. Kes ni kes suami kahwin dua. Madu dia tu madu. Makna dia orang yang kahwin dua, contoh ya. Orang yang kahwin dua, kadang-kadang isteri yang pertama, dia balik ke rumah isteri kedua, lepas tu balik rumah isteri pertama, kadang-kadang isteri pertama persoalkan. Kadang-kadang ada benda yang dia tak puas hati. Sehingga pihak suami ini, dia nak jaga hubungan antara keduanya, antara madu satu dengan madu yang kedua tu, dia terpaksa mereka satu cerita. Yang cerita itu bukan cerita apa-apa, tapi cerita itu nak mendatangkan kebaikan untuk dua-dua ni. Dia tak nak berlaku penceraian dekat situ, dia terpaksa reka satu cerita. Contoh dia, macam ni lah, memanglah abang baru balik kan. Tak reti lah nak mereka ayat, contoh ayat kan. Tanya orang yang ada dua, dia tahulah reka ayat macam mana. Kan? Contoh ayat. Kan? Ayat orang yang pernah cerita. Kan? Dia balik rumah yang pertama dari rumah yang kedua. Dia balik rumah yang pertama muncung. Satu depa muncungnya. Bila tengah muncung tu, dia balik-balik dia pujuk. Janganlah muncung dengan abang. Memang abang baru balik daripada rumah madu kamu tu. Tapi walaupun abang balik daripada rumah dia, hati abang tetap pada kamu. Bila dia duduk rumah sana, dah tentu dia ingat sana. Mana dia nak ingat nombor satu?
Kan? Dia mereka cerita, nak nyedapkan. Kalau dalam dunia ni, nak bandingkan muka kamu dengan muka dia, kamu paling cantik. Dia cantik, tapi kamu paling cantik. Dalam dunia, kamu paling cantik. Bohong tak? Bohong. Sebab apa? Ramai lagi orang cantik. Kan? Tapi ucapan macam tu. Sebab apa? Sebab nak mendamaikan. Tak nak terjadi. Bukan dia nak ambil peluang. Kalau suami, dia berbohong dengan isteri untuk ambil peluang, untuk menyenangkan kehidupan dia, untuk dia boleh buat benda-benda yang boleh mengelak tanggungjawab terhadap isteri dia, hukum dia haram. Contoh, dia nak enjoy. Lama dah tak enjoy. Nak cakap dekat isteri dia nak pergi enjoy, segan. Nak pergi danok, segan. Cakap kat suami dia, contoh dia. Cakap kat isteri dia. Jadi dia pergi. Dia pergi dalam keadaan dia meninggalkan tanggungjawab kepada isteri dia. Sebab apa? Tujuan nak berseronok-seronok tadi. Jadi bila balik, isteri dia tanya, abang ke mana sebenarnya? Seminggu tak ada kat rumah. Saya telefon, orang perempuan yang jawab. Kan? Nombor yang anda dial, kan? Tidak dapat dihubungi. 7 hari bang, suara perempuan tu je saya dengar. Abang ke mana sebenarnya? Dia pun cerita, abang sebenarnya tak tahulah. Bos tu suruh pergi outstation. Outstation tempat yang tak ada lain. Sedangkan dia buat apa tadi? Dia buat benda, dia buat satu pekerjaan yang pekerjaan tu nak menyeronokkan dia dengan meninggalkan tanggungjawab kepada isteri. Dusta yang macam tu haram. Sebab apa? Sebab dusta itu bukan dusta yang nak merapatkan hubungan antara suami isteri. Tak ada. Seorang suami, kalau dia berjanji dengan isteri dia, walaupun dia tak boleh buat dalam masa terdekat, pastikan janji itu, janji dia niat dalam hati, janji itu dia nak buat bila, tak tahu. Isteri dia tanya, abang, saya tengok jiran sebelah tu 3 kali dah pergi Cameron Highland. Bila abang nak bawa saya? Macam ni lah. InsyaAllah nanti abang bawa. Nanti. Dia janji tak? Dia ada janji. Nanti. Nanti tu bila? Tak tahu dah. Mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Tunggu duit pencen masuk. Contoh dia, baru dia bawa. Dia tak kata minggu depan, tahun depan. Dia cakap umum. Macam tu. Jadi makna dia dalam situasi macam tu, bila seorang suami, dia nak berbohong, sebab ada kisah berlaku zaman Nabi. Kalau kita baca satu kitab hadis, kitab Musnad Imam Al-Humaidi contoh dia, Imam Al-Humaidi ada bawa satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki jumpa dengan Nabi. Seorang laki-laki jumpa dengan Nabi, mengadukan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak kalau saya berdusta kepada isteri saya?" Nabi kata apa? Nabi kata, berdusta hukum dia haram. Nabi bagi hukum asal dulu, supaya orang pegang. Hukum asal berdusta tu haram. Kemudian lelaki ni tanya balik kepada Rasulullah soalan kedua. "Ya Rasulullah, kalau saya berdusta, tapi saya berdusta supaya nak menambah sayang isteri saya kepada saya dan saya sayang lagi kepada isteri saya. Boleh ke tak boleh ya Rasulullah?" Nabi kata apa? Nabi kata, kalau kamu berdusta dalam situasi yang macam itu dengan tujuan bila kamu cakap macam itu boleh menambah sayang isteri kamu, dengan kamu tak mempermain-mainkan isteri kamu, dengan kamu tak mengambil peluang dengan isteri kamu, maka hukum dia harus, kata Nabi SAW. Pegang ya, saya pun cakap tadi, jangan ambil sekerat. Pegang cakap saya ni, boleh ketika mana ada tujuan-tujuan yang mendesak. Bukan boleh mutlak. Asal boleh aja, bohong aja semua sekali. Saya tak cakap macam tu ya. Saya kata bersyarat dekat situ. Bersyarat. Seorang suami, kalau isteri bohong kat suami, boleh tak? Sampai satu soalan, Ustaz, larat ke suami je bohong? Kan? Isteri macam mana? Suami ke, isteri ke, syarat yang diletakkan ketat. Apa dia? Tujuan berdusta untuk mendatangkan kebaikan. Bukan nak ambil peluang. Okey. Kalau untuk buat kebaikan, mendatangkan kebaikan antara dua orang suami isteri, hukum dia harus. Kalau nak ambil peluang, nak mengelak tanggungjawab, suami nak mengelak tanggungjawab dengan isteri, isteri nak mengelak tanggungjawab dengan suami, haram. Itu Baik.
Clear kot kat situ kot. Okey, boleh ya? Sebab dalam satu kisah, kita pun biasa dengar kisah tu masyhur. Ada dalam kitab Sahih Bukhari. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdusta. Pernah berdusta sehingga hadis ini diguna pakai oleh orientalis untuk menuduh bahawa para nabi berdusta. Para nabi ini, dia bila bercakap, dia tidak bercakap benar. Sedangkan sifat yang wajib bagi Rasul, salah satu dia apa dia? As-sidqu. Sidiq. Amanah. Makna dia cakap betul lah. Dia sidik, benar. Maafkan saya, sidik. Dia makna dia cakap benar. Tapi kenapa berdusta? Hati-hati. Bila baca buku, jumpa cerita-cerita macam tu, cuba tengok pengarang dia siapa. Sebab buku di kedai-kedai buku banyak. Tapi orang ramai beli buku, tengok tajuk, orang tak tengok pengarang dia siapa. Bahaya. Bila beli buku, pertama, ya betul, tajuk. Satu. Yang kedua, tengok pengarang. Yang ketiga, tengok siapa yang analisis buku tu. Kadang-kadang pengarang dia ulama' besar, contoh dia. Tetapi yang menganalisis buku tu, bahasa Arab kita panggil muhaqqiq. Pentashih ataupun penganalisa tu. Dia analisa, dia letak bawah tu ada nota kaki, contoh dia. Nota kaki tu yang bahaya tu. Sebab apa? Sebab nota kaki tu catatan bukan daripada pengarang kitab. Catatan daripada orang yang analisis kitab tu. So, bila beli, pertama tengok nama, tajuk kitab. Yang kedua, tengok pengarang kitab. Yang ketiga, tengok siapa yang menganalisis kitab tu. Tambah di Malaysia ni dah masuk kitab-kitab terjemahan. Banyak di kedai-kedai buku. Kitab-kitab terjemahan. Dia terjemah daripada kitab-kitab Timur Tengah sana. Daripada Mesir, mungkin daripada Saudi contoh dia. Orang kita yang ada penguasaan bahasa Arab, dia terjemahkan. Tak cukup dengan terjemah tu, dia buat nota kaki kat bawah tu. Hati-hati dengan nota kaki tu. Banyak nota kaki itu yang lari maksud daripada kehendak pengarang kitab. Macam ada tempat saya jumpa, maaf saya sebutlah. Orang mengajar kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram ni kitab yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama' bermazhab Syafi'i. Jadi bila kita bercerita, memang kitab tu cerita hadis saja. Dia hadis-hadis hukum. Antara syarat dia, bila kita pakai kitab tu, kamu kena tahu bahawa metod kamu, cara kamu nak huraikan kitab tu, pertama sekali asas dia, mesti ikut manhaj mazhab Syafi'i dulu. Sebab apa? Sebab ulama' yang karang tu ulama' bermazhab Syafi'i. Jangan pergi kono ikut lain. Sama juga orang mengajar kitab fiqh manhaji. Fiqh manhaji ni fiqh mazhab Syafi'i. Bila dia baca, tiba-tiba dihuraikan ikut pandangan lain. Jadi tak betul lah dekat situ. So hati-hati. Saya pesan pada tuan-tuan, hati-hati dekat situ. Baik. Dalam bahasa Arab, ketika mana kita cakap satu perkataan, tapi perkataan tu kita nak bukan makna sebenar, nak makna yang lain, istilah dia disebut sebagai tauriyah nama dia. Contoh dia, tuan-tuan pergi satu rumah. Rumah ni tuan-tuan tengok laih je rupanya kan. Daif lagi miskin orangnya. Pergi-pergi masuk dalam rumah tu, tuan-tuan tengok tuan rumah tu nak bangun pergi ke dapur. Tuan-tuan tanya nak ke mana tu? Dia kata dah duduk kejap, nak buat air kejap. Rasanya karipap 2 hari lepas tu ada lagi. Dia kata contoh dia. Kita pun kata dekat dia, dah duduk. Saya dah makan. Saya dah makan. Ayat dia, saya dah makan. Bila dia kata macam tu, saya dah makan sedangkan dia belum makan lagi. Jadi bila dia cakap macam tu, dia ada dua makna. Pertama, dia dah makan, tapi makan dia tu yang semalam. Supaya apa? Supaya tak memberatkan orang yang dalam rumah tu. Sebab dia tak nak menyusahkan. Jadi dia cakap,
Orang tengok macam bohong, tapi sebenarnya dia tak bohong. Macam kisah Nabi Ibrahim tadilah. Ketika mana Nabi Ibrahim masuk ke satu wilayah dengan isteri dia Sarah, Sayyidatina Sarah, masuk negeri itu ada seorang raja. Yang raja ni dia suka bini orang. Dia tak suka anak dara. Dia suka bini orang. Jadi sampai kepada dia berita dibawa oleh spy dia, pergi jumpa raja, bagi tahu kat raja ada 2 orang masuk ke dalam wilayah kita, seorang lelaki, seorang perempuan. Bila dengar kata perempuan, dipanggil Nabi Ibrahim dengan Sarah tadi pergi ke kediaman dia. Sampai kat depan tu, sebelum masuk tu, Nabi Ibrahim bagi tahu pada isteri dia, kalau raja tu tanya pada aku, siapa kamu? Aku akan jawab, kamu saudara aku. Sebab dalam waktu sekarang ni, tak ada orang yang beriman kepada Allah kecuali aku dengan kamu je. Kamu saudara aku. Sampai depan, raja yang zalim tu, dia tanya soalan tu. Siapa perempuan tu? Siapa perempuan tu? Nabi Ibrahim kata apa? Hazihi ukhti. Ini saudara perempuan aku. Bila kata saudara perempuan, dilepaskanlah, dia tak ambil. Tapi kalau Nabi Ibrahim kata, hazihi zaujati, ini bini aku, memang kena ambil lah. Tu raja tu. Tengok daripada satu aspek, bohong tak? Kita sebagai orang awam, kita kata bohong. Sebab apa? Sebab kita tak faham bahasa tu. Sedangkan yang dikehendaki oleh Nabi Ibrahim, saudara aku tu maksud dia saudara se-Islam dia. Saya dengan tuan-tuan bukan saudara sedarah sedaging, tapi saya dengan tuan-tuan saudara se-Islam. Makna dia jawapan Nabi Ibrahim tu bukan Nabi Ibrahim menghendaki adik-beradik, tapi yang dia kehendaki ialah saudara se-Islam. Tu maksud dia. Tu maksud Nabi Ibrahim. Tu sebabnya sama juga waktu kita baca Al-Quran. Dalam Al-Quran, Al-Quran ini kalam, lisanan Arabiyah. Dia lisan Arab. Bila lisan Arab, kita kena baca ikut lisan Arab, bukan lisan Melayu. Ikut kaedah Arab, bukan kaedah Melayu. Tu sebabnya ada perkataan dalam bahasa Arab yang satu perkataan bercabang makna dia. Bercabang makna dia. Contoh apa? Contoh dia macam orang berbalah pada hari ni, ayat-ayat mutasyabihat ni kan. Sebab apa? Sebab dia ambil satu perkataan satu makna, sedangkan perkataan tu ada banyak makna. Ayat-ayat yang mensifatkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat manusia, sedangkan Allah Ta'ala tak nak samakan. Kita yang kata Allah Ta'ala tu sifat manusia, sedangkan Allah tak kata pun. Allah Ta'ala kata, aku dengan makhluk tak sama. Tiba-tiba kita yang kata sama. Sebab apa? Sebab kita tak faham bahasa Arab. Macam tadi, kalau kita tak faham ucapan Nabi Ibrahim, kita akan kata Nabi Ibrahim bohong. Tapi bagi orang yang faham bahasa Arab, dia teliti betul-betul. Dia teliti betul-betul. Ini bukan bohong ni. Nabi Ibrahim bukan maksud adik-beradik, tapi Nabi Ibrahim bermaksud saudara se-Islam. Sama juga ketika Nabi SAW ditanya tentang oleh seorang laki-laki tentang hadis yang masyhur tu kan, tentang laki-laki tanya, bapa aku kat mana? Nabi kata, bapa engkau dalam neraka. Kemudian lelaki ni macam muram je muka dia, sedih. Sebab apa? Sebab Nabi kata bapaknya dalam neraka. Macam saya kata, tuan-tuan, bapak tuan-tuan dalam neraka, apa tuan-tuan rasa? Kan? Kalau tak dibalin rehal tu saja je. Kan? Nabi pun kata, Nabi nak tarik balik dia supaya dia tak keluar balik daripada agama Islam. Nabi guna pendekatan. Apa dia? Nabi kata apa? Bapak kamu dengan bapak aku dalam neraka. Inna abaka wa abi, inna abi wa abaka finnar. Bapak aku, bapak hang dalam neraka. Abun. Kalimah abun. Dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Nabi ni orang yang paling fasih bahasa Arab dia. So, bila Nabi orang yang paling fasih bahasa Arab, kita yang tak fasih, jangan letak level kita sama level dengan Nabi SAW. Jangan kita terus kata, maksud Nabi, bapak dia lah, Abdullah.
tu nama dia tak beradab dengan Nabi SAW. Kita tak fasih bahasa Arab. Nabi Muhammad, Nabi orang yang fasih bahasa Arab. Jadi ucapan Nabi tu kita faham ikut level kita, bukan ikut level Nabi SAW. Akhirnya menimbulkan pandangan yang macam tu. So, hati-hati. Hati-hati bila bercakap. Okey, nama dia apa tadi? Tauriyah nama dia. Makna dia, satu perkataan ada dua makna. Biasanya kita buat benda tu. Kadang-kadang orang tua-tua ni lagi lah banyak kata-kata kiasan dia. Kan? Kalau cakap dengan orang muda, mampu orang muda tak faham. Orang muda dia faham lurus saja. Tapi orang tua duk faham lain. Jadi bagi orang yang berfikir, dia akan nampak benda tu, ini bukan ini maksud dia. Ni maksud dia yang ini sebenar dia. Dia jadi macam tu. Ketika Nabi Ibrahim diajak oleh pengikut-pengikut dia, wahai Ibrahim, jom ikut kami sembah berhala. Jom ikut kami. Nabi Ibrahim kata apa? Inni saqim. Aku sakit, kata Nabi Ibrahim. Aku sakit. Jadi bila kita tengok, waktu Nabi Ibrahim cakap benda tu, Nabi Ibrahim sihat. Jadi adakah Nabi Ibrahim berdusta? Tak. Hati-hati kat situ. Sakit yang macam mana? Sakit ni kadang-kadang ada sakit fizikal, macam sakit lutut. Tu sakit fizikal. Ini saqim ustaz, ini saqim. Saya sakit ustaz. Makna dia apa? Lutut sakit. Tapi yang Nabi Ibrahim tadi faham, Nabi Ibrahim nak bagi tahu, dia bukannya sakit fizikal dia, tak. Tapi hati dia sakit melihat kesyirikan kaum dia tu. Tu maksud sakit kat situ. So Nabi Ibrahim bohong tak? Nampak macam bohong, tetapi Nabi Ibrahim tidak berbohong. Jadi macam tu huraian dia. Tauriyah nama dia. Okey? Boleh guna tu. Kata kiasan, orang Melayu ni banyak tauriyah tu. Tapi disebabkan kita dah banyak meninggalkan khazanah bangsa kita, jadi salah satu daripada khazanah bangsa kita tu, kata-kata yang macam tu. Yang jenis banyak makna dia tu, kita banyak tinggalkan. Jadi makna dia, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat balik, asal hukum berdusta haram, dan berdusta itu hanya dibenarkan dalam situasi yang sempit sangat. Dah tak ada jalan, dah tak ada cara, dan cara kalau kita berdusta juga boleh mendatangkan bahaya kepada diri kita, boleh mendatangkan mudarat kepada diri kita, maka syarak membenarkan kat situ. Okey, tuan-tuan ya. Kena berhenti dah kot ya. Berhenti ya. Kalau kemarin saya di Ipoh, 5 minit. Masjid Kampung Melayu. 5 minit sebelum kena berhenti dah. Okey. Okey, baik. Dapat sikit sangat malam ni. Boleh kot tuan-tuan ya, dapat sikit pun ya. Boleh kot, insya-Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya dekat situ. Okey, kesimpulan dia. Yang pertama sekali, kesimpulan yang pertama, sifat dusta itu sifat yang sangat tercela. Satu. Yang kedua, sifat dusta itu asal hukum haram. Faham haram? Buat berdosa. Bila kita tinggalkan, berpahala. Baik. Yang ketiga, dusta itu hanya dibenarkan ketika saat-saat mendesak yang boleh mengakibatkan bahaya kepada diri kita, yang boleh melibatkan pertelingkahan, yang kita kena elak, kita elak, maka pada saat itu dusta dibenarkan. Situasi dia sempit sangat. Makna sempit tu, kita nak gunakan ruang tu aja boleh. So, kita kena betulkan. Macam orang selalu kiaskan, saya sebut pada banyak tempat, orang selalu kiaskan. Bila kata tak ada makanan, dalam keadaan darurat, boleh makan daging babi. Orang tanya pada saya, betul ke Ustaz? Saya kata tak betul. Tak betul. Sebab apa? Sebab banyak lagi binatang lain ada. Kenapa cari babi? Yang Quran nak cerita tu, makna dia penghujung sekali. Sampai satu tahap, kamu dah teruk sangat, cari binatang, burung pun tak jumpa. Tengah-tengah dah nak mati rupanya tu, tiba-tiba lalu babi hutan depan mata. Contoh. Penyudah dia last sekali. Tu saya kata sempit sangat hukum tu. Hujung sekali.
Bukannya bila tak ada makanan je, tengok babi, babi lah. Tak. Tengok kat tepi tu apa yang ada. Contoh dia, binatang apa lain yang ada. Pakai yang itu dulu. Bukan cari babi tu dulu. Kan? Babi tu pula, habis ekor di balonnya. Itu bukan darurat dah namanya. Itu melantak namanya. Baik tuan-tuan ya. Okey, tuan-tuan tanda kat situ insya-Allah untuk pertama kali setelah kita bercuti lama. Letak tarikh kat situ, kod-kod nanti saya terlupa. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته